Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin, qa'idud du'a fil mujahidin, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, sama-sama berada dalam rumah Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberi barakah dalam majlis kita, memberi pertambahan, ziyadah, memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita berlumba-lumba mencari bekalan. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir. Kita sampai muka surat 207 pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam, iaitu perenggan yang ketiga. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Sadaqallahul Azim. Ayat 75 sampai 78. Sukarnya orang-orang Yahudi beriman. Jadi kita terus sambunglah kepada yang kita berhenti last tu, muka surat 207. Ya. Pedoman hidup dan hukum hakam. Berhubung firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud lalu mereka mengubahnya
lalu mereka mengubahnya. Yang mana satu tu? Ya. Summa yuharrifuna. Summa yuharrifunahu min ba'di ma akalu. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau membawa pandangan Mujahid dan As-Sudi. Itu Mujahid, ya, bin Jabir, ya, Al-Quraisy Al-Mahzumi, ya, dan Abdurrahman As-Sudi. Semuanya adalah tabi'in, bukan sahabat, ya. Mereka tabi'in, dia bukan sahabat. Berkawan dengan sahabat, dinamakan tabi'in, ya. Mereka terdiri daripada pendeta agama Yahudi yang mengubah dan meminda Taurat. Mereka itu adalah ruhaba'uhum. Ruhaba' ni, ya, ahli agama mereka lah. Ruhaba', rahib, jamak dia ruhaba'uhum wa kubara'uhum. Ruhaba' ikut kata kubara'. Jadi kalau agama dah dicampur aduk dengan kuasa pemerintahan, dia jadi macam tu lah, kan? Ya, macam sekarang juga kan, mana-mana negara, ya, kalaulah ahli agama itu menjadi hamba pula kepada pembesar negara, lingkup negara. Macam itulah, ya. Ruhaba' dengan kubara', ya. Mengubah dan meminda Taurat, ya. Mengubah dan meminda Taurat. Jadi saya ulang lagi untuk tuan-tuan, ya. Selalu saya ulang bahawa, ya, sebenarnya dalam dalam tarikh Islam, ya, perubahan, penyelewengan, ya, yang berlaku dalam kitab Taurat adalah pada masa Ghazwah, ya, Ghazwah Bukhtanasar ala Baitul Maqdis, ya, serangan Bukhtanasar atas Baitul Maqdis yang menyebabkan mereka itu ditawan dan dibawa ke Babil, ya, menjadi khudama, ya, menjadi khadam dan haula, ya. Daripada situ timbul rasa keinsapan untuk kembali kepada Taurat, sedangkan Taurat telah pun dimusnahkan, ya. Jadi terkurung, sempit, diseksa oleh, ya, apa nama, Malikul Bukhtanasar tadi, Malikul Babil tadi, barulah timbul kesedaran nak kembali kepada agama. Tengok-tengok dah tak ada dah. Tu yang mula tu jadi penyelewengan kata tarikh Islam. Dia kata macam itulah, ya. 586 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya, jadi bawa sana jadi haula wa khudama. Dah rasa sempit hidup di bawah kezaliman Malikul Babil tu, nak kembali ke agama, dah penyelewengan pun berlaku. Ya, sampailah berterusan sehingga Bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu, ya. Mereka merubah hukum yang haram menjadi halal. Yang halal menjadi haram semata-mata mengikut kemahuan hawa nafsu mereka, ya. Banyaklah, ya. Sambung pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meminda kenyataan mengenai sifat dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wujud. Dah ada dah orang Yahudi yang menyeleweng tu, memang dah lama ada dah. Mereka meminda perilaku sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan
walaupun mereka meminda, masih ada lagi saki baki daripada mereka ataupun di kalangan orang Arab yang menerima ajaran Taurat daripada tok guru mereka sebelum ni, tersimpan. Ya, bukan semuanya hilang. Ada lagi pengetahuan tu berkenaan dengan Taurat. Ya. Sebab itu mereka meminda. Ya. Sifat-sifat Nabi SAW diselewengkan. Ya. Dia tukar habis. Ya. Dia memburuk-burukkan Nabi SAW, rupa paras Nabi SAW. Sedangkan dalam kitab Taurat telah dinyatakan sifat rupa paras Nabi SAW. Ya. Antaranya dia menyebut bahawa Nabi itu sifatnya at-tawil al-ba'in, sangat tinggi orangnya, bersangatan tingginya. Sedangkan dalam kitab Taurat jelas menyebut tidaklah seumpama itu. Ya. At-tawil al-ba'in, ya. Laisa at-tawil al-ba'in, tapi dia memburuk, mencacatkan kenabian. Ya. Kalau hitam pula dia kata hitam. Ya. Dia kata hitam ahmak, hitam pekat rambut Nabi. Ya. Tapi taklah macam itu. Jadi dia seleweng. Benda itu berlaku daripada kitab Taurat. Dan meminda hukum hakam, antaranya hukuman rejam. Kitab Taurat dengan Al-Quran dan syariat-syariat yang lain tu ada perundangan yang sama saja. Ya. Dan masih berbaki ada dalam pengetahuan mereka dalam kitab Taurat sama. Orang yang berzina, hukumnya orang yang berzina yang telah berkahwin dipanggil penzina yang muhsan. Ya, muhsan namanya, bahasa Arab panggil muhsan, yang telah berkahwin. Yang belum berkahwin namanya ghairu muhsan. Bukan muhsin, ya, muhsan. Bi sad, muhsan, min ha sad nun, muhsan. Ya. Dalam hukum kitab Taurat dan kitab Al-Quran sama, iaitu hendaklah direjam. Mereka ubah kata para ahli tafsir kepada parjumu jadi parhamuhu. Rejam, bagilah rasa belas kasihan, lepas gitu saja, cukup sekadar membayar denda. Jadi ini penyelewengan. Sedangkan benda tu jelas. Ya, kita tahu dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan hukum yang sama, syariat yang sama, yang dikekalkan, ada yang dikekalkan, ada yang dibuang. Ya, itulah syar'un man qablana syar'un lana, syariat yang sebelum kita juga syariat kita. Antaranya yang inilah sama juga. Ya, macam derhaka kepada ibu bapa, uququl walidain. Dalam syariat kita berdosa besar. Syariat orang Yahudi Bani Israel pun berdosa besar. Tapi syariat orang Yahudi Bani Israel lagi straight, keras. Orang yang menderhaka ibu bapa hukumnya bunuh, al-qatlu. Kita orang yang menderhaka ibu bapa dalam syariat Nabi Muhammad SAW berdosa besar, tetapi tidaklah sampai ke tahap al-qatlu, bunuh. Terletaklah pada tangan hakim al-qadi setelah dibicarakan nak jatuh hukuman, sama ada penjara ke, ta'zir ke, denda ke, itu terserah kepada hakim. Tapi tak ada hukuman yang khusus. Tapi syariat dalam kitab Taurat, uququl walidai al-qatlu. Dia tuan-tuan bunuh. Lagi. Okay. Ada yang sama, ada yang tak sama. Tapi bab rejam ni depa sama, kita pun sama. Jadi Nabi SAW dalam sirah baginda SAW pernah menjatuhkan hukuman rejam kepada seorang yang bernama, iaitu Ma'is bin Malik, sahabat Nabi, sahabat dah.
walaupun buat dosa tetap dipanggil sahabat. Ya, Ma'is bin Malik nama dia. Mana-mana kitab mesti ada sebut Ma'is bin Malik. Kalau bab rejam je orang akan tak tinggal menyebut Ma'is bin Malik ni. Begitu jujurnya Ma'is bin Malik, begitu insafnya, taubatnya Ma'is bin Malik. Bukan senang tuan-tuan buat maksiat, buat kesalahan, nak mengaku buat salah. Oh, bukan senang. Dia datang jumpa Nabi SAW 4 kali datang, ya. Tahhirni ya Rasulullah. Tahhirni itu taharah tu bersih, suci. Kan kita belajar fiqh bab taharah, bersuci kan. Tahhirni ya Rasulullah. Tahhirni, bersihkan aku, sucikan aku, ya. Rasulullah pun pasal apa? Faqala waihak, apa kena kamu ni Malik, Ma'is ni, ya? Ada tak betul yang kamu ni? Pilah balik, farji' balik, fastaghfirullah, mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kepadanya, kata Nabi. Selang tak berapa lama lepas tu datang lagi Ma'is ni. Datang lagi. Kalau dia tak datang, selesai masalah. Selesai masalah dia lah, tak dihukum di dunia kan. Selesai masalah dia. Dia datang lagi, ya. Faraja'a ghaira ba'in, kata ulama dalam kitab. Dia datang lagi tak berapa selang, tak berapa lama selepas itu, ya. Kemudian dia berkata benda yang sama. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku, bebaskan aku, sucikan aku, ya. Lepas tu Rasulullah sama juga macam tadi, irji' fastaghfirullah wa tub ilaihi, taubatlah kepada Allah. Datang lagi. Sampailah 4 kali benda yang sama, ya. Dah sampai 4 kali, maka Nabi SAW pun berkata, qala lahu Rasulullah, utahhiruka, aku nak bebaskan engkau, nak bersihkan engkau daripada apa? Faqala minaz zina, daripada zina. Allah tuan-tuan, tu dalam sirah Nabi, ya. Rasulullah tak segera menjatuhkan hukuman, tak segera, ya. Dah mengaku dah. Iqrar tu sabit, kuat dalam menjatuhkan hukuman. Iqrar, pengakuan, iqrar, ya, selain daripada bukti, ya. Iqrar, dia mengaku sendiri. Rasulullah pergi siasat lagi, tanya kawan-kawan dia, a'innahu junun, dia ni gila ke? Supaya nak bagi pelepah, bukan nak bagi kena. Dan nak cerita Islam tu, ya Allah hebatnya, ya. Ada hukuman yang sama juga dengan orang Yahudi, hukuman yang sama. Kemudiannya dapat laporan yang dia kata sahabat, fa akhbaru annahu laisa bijunun, dia tak gila pun. Tak puas hati lagi, tanya lagi sahabat, asyariba khamra, dia ni minum arak ke? Mabuk. Tanya lagi, asyariba khamra, khamar tu arak. Tanya lagi, tak juga mabuk. Kemudian Rasulullah tanya, panggil, ya, azainai ta, kamu ni zina ke Ma'is? Naam. Dia jawab naam habis, ya. Fa amara bihi araj, diarahkan supaya direjam. Tapi, ya, tak direjam lagi seterusnya, arahan saja, ya. Kemudiannya macam mana dengan pasangan dia, ya. Pasangan dia kena sama dengan sama lah. Kemudian selang tak berapa lama selepas itu, setelah diminta tarik balik, dia tak tarik balik, barulah dijatuhkan hukuman rejam. Barulah dijatuhkan, ya. Para sahabat tak kira punya mencemuh lah. Habislah Ma'is masuk neraka, ya. Habislah, ya. Laqad akhatat bihi hati'atu, apabila dosa penuh dalam Ma'is. Rasulullah marah sahabat, marah sahabat,
kerana mengecam Maiz yang bersifat amanah dan jujur itu. Ya. Dan kemudian surah menyebut bahawa ma taubatu afdalu min taubati Maiz annahu jaa ila fawada'a yadahu fi yadihi summa qala u'tul bil hijarah. Tidak ada taubat yang paling mulia di atas muka bumi ini melainkan taubat Maiz bin Malik. Itu dia. Itu dalam Islam. Nak jatuhkan hukuman bukan senang. Tak zalim Islam. Samalah. Orang Yahudi pun benda yang sama. Dia ubah. Ya? Dia ubah. Mereka meminda ayat hukuman rejam. Mereka berkata seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Laisa alaina fil ummiyina sabilun. Kita tidaklah berdosa berbuat jahat terhadap orang-orang ummi yang tidak seagama dengan kita. Ummiyun tu merujuk kepada bangsa Arab. Makkah, ya, Ummul Qura. Ummiyun tu merujuk kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Ya. Tak apa. Kita buat macam tu tak apa. Kerana kita buat ya, kita perkena orang yang ummiyun, tak ada masalah, kita tak berdosa. Sampai dia kata macam tu. Ini orang Yahudi, ya. Iaitu orang-orang Arab, dengan erti kata bahawa harta mereka yang kita ambil adalah halal. Tak apa, kita makan riba, kita kenakan riba kepada penduduk-penduduk Yasrib, terutamanya Aus dan Hazrat. Kita kenakan riba. Sebab mereka banyak duit, kita kenakan riba. Sedangkan dalam syariat mereka pun diharamkan riba. Di syariat Nabi Muhammad pun diharamkan riba. Tak apa. Kita perkena orang Arab, tak ada masalah. Ummiyun tak ada masalah. Kita tak ada dosa apa. Jadi katakan, maka dihalalkanlah riba. Dihalalkan riba. Haram riba sesama orang Yahudi. Sesama orang Yahudi tidak dikenakan riba. Lain daripada orang Yahudi, terutama yang disebut dalam ayat ini, ummiyun boleh dikenakan riba. Itu orang Yahudi, ya. Sampai sekarang macam itu. Orang pertama yang memperkenalkan muamalah riba ni orang Yahudi. Sampai sekarang ada, ya. Ustaz ke tak ustaz ke, Tok Haji ke Pak Haji ke, ada juga kena tempiah sikit-sikit. Jadi dengan ruang alternatif yang ada, keluarlah daripada riba. Itu dah cerita dia. Mereka juga berkata, dosa-dosa tidak menjejaskan kita, kerana kita adalah kekasih Allah dan putera-puteranya. Kita buat dosa pun Tuhan dia akan sebut dalam Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ni anak Allah, kekasih Allah. Itu yang sambung ayat tu, kul falima yu'albizukum bizunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau betul lah hang ni anak Allah, kasih Allah, kenapa hang kena azab oleh Allah Ta'ala? Bahkan kamu ni sama seperti makhluk lain. Padahal Maha Suci, tak pernah pun Maha Suci Allah tu maksudnya Allah Ta'ala tak pernah pun, jauh sekali sifat Allah daripada dakwaan kosong mereka. Ya. Seperti yang berlaku pada kitab Taurat, kedua-dua bentuk tindakan tersebut juga berlaku pada kitab Injil. Taurat pun berlaku, Injil pun berlaku. Ya. Jadi Taurat dengan Injil ni sama. Mereka yang beriktikad dengan akidah Yahudiyah, Nasraniyah adalah akidah yang batil. Akidah yang batil, sekuat mana pegangan mereka pun, mereka itu akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Batilah. Ya.
tarikh Islam menyebut bahawa kitab Injil itu diubah setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Ada setengah ulama tarikh menyebut 30 tahun selepas itu. Jadi kesemua ni, agama ni semua adalah batil. Apa buktinya? Buktinya di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam. Bukti dia akan turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun bukan nak membela bersama-sama dengan agama Nasraniyah, Kristian, dan agama Yahudiyah. Tak. Nabi Isa turun akan bersama-sama dengan agama yang disampaikan, yang dibawa, yang ditutup oleh Khatamun Nabi wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hadis menyebut yang akhirnya endingnya Nabi Isa alaihi salam dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas membunuh Dajjal. Selang tak berapa lama selepas itu, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menceritakan bab ini, Abu Daud, riwayat Abu Daud, makasa ni tinggal, famakasa fil arba'ina sanah summa yatawaffa wa yusalli alaihi almuslimun. Nabi Isa akan turun 40 tahun, arba'in 40 lah, Summa kemudiannya dimatikan, disembayangkan oleh orang Islam dan dikebumikan di sebelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tak berlaku lagi lah. Tunggu je lah. Akhir zaman lah, tak berlaku lagi lah. Ada lagi hidup lagi Nabi Isa. Cuma ulama berselisih pendapat tentang tempoh masa dia berada di muka bumi ni. Ada yang kata 7 tahun, bukan 40, walaupun sebut 40. Umur dia 33. Diangkat ke langit pada usianya 33. 33 campur 70 sama dengan 40. Ulama berselisih pendapat 7 tahun bukan 40. Atas perkiraan 33 umur dia, angkat campur dengan 7, 40. Ada setengah ulama pula dia mentafsir, dia mengatakan 40 tahun itu tempoh masanya singkat seperti 7 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya tak beranilah nak putuskan yang mana betul. Yang itu pendapat ulama. Tapi turun tu bukan turun saja. Bukan turun saja, bukti. Saya nak buktikan. Buktinya antara selain daripada membunuh Dajjal, Masih Dajjal, Nabi Isa AS, selain daripada membunuh Dajjal, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ya Allah, banyak tengok kitab hadis tu, riwayat Abu Daud lah, Abu Hurairah ada baca juga. Itu hadis-hadis tu saya tak apa panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Amru, sahabat tu, dia menceritakan dia bawa Rasulullah berkhutbah pada satu pagi itu, daripada selepas fajar sampai ghurub syamsi, berhenti makan dia dan solat, menceritakan tentang asrar as-sa'ah, tanda-tanda kiamat ni, asrar as-sa'ah al-kubra, dan dimasukkan cerita Nabi Isa, cerita Dajjal, cerita Ya'juj Ma'juj tu yang orang tahu tu. Semuanya hadis tu sahih. Semua hadis tu sahih, tu yang tahu tu. Semua orang sekata je cerita. Ustaz-ustaz mana pun sekata je cerita. Cuma tartib dia lah, yang mana dulu tu khilaf. Yang mana dulu, yang ni dulu tu khilaf. Cuma ada ulama bila dia baca, dia tarjih, dia ambil yang ni yang paling kuat. Jadi antara
antara tujuan Nabi Isa AS selain daripada bunuh Dajjal, Masih tadi, Dajjal yang mengaku Nabi Isa tu, ya. Dan kata Nabi, wallahi saya ambil keratan dia panjang, saya ambil pendek-pendek dia berkenaan. Wallahi la yanzilunna, demi Allah kata Nabi, wallahi itu sumpah, betul sungguh kalau sumpah ni, wallahi. Nabi kata wallahi la yanzilunna ibnu Maryam hukman adila falyaksirunna saliba wal ya'tulunna al-khinzira. Itu antara keratan dia lah. Demi Allah, sungguhnya pasti akan turun anak Maryam, ibnu Maryam, anak Maryam tu Isa lah, ya. Turun dan menjalankan hukuman yang adil, hukman adilan. Tidak adalah keadilan yang paling adil di muka bumi ini melainkan pada zaman Nabi, ya, Isa turun nanti. Semua seronok hidup dalam keadilan, ya. Sampai binatang pun seronok. Saya akan baca hadis dia yang pendek lah, ya. Falyaksirunna saliba. Ni tak ada dalam kitab ni, saya ambil dalam kitab hadis. Falyaksiranna saliba, dan dia akan pasti mematah-matahkan salib. As-salib. Kalau dah patahkan salib, ternyatalah salah agama Nasrani. Patah buat apa? Mematah-matahkan salib yang ada. Wal ya'tulunnal khinzira. Khinzir babi. Saya baca ni, tuan-tuan tahu tu, khinzir tu babi. Sama dengan bahasa kita. Dan Nabi Isa akan membunuh babi. Dah dua dah. Patah salib, bunuh babi. Pasal apa? Babi memang diharamkan dalam semua agama samawiyah. Disebut kata ulama, agama samawiyah. Samawiyah ni maksudnya agama yang ada kitab lah, kemudian diselewengkan. Termasuklah apa nama Yahudi ke, Nasrani ke, Islam. Pada agama dianggap samawiyah kerana sebelumnya ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran kan. Dikata agama samawiyah. Semua dalam kitab agama samawiyah dia mengharamkan daging babi. Kristian pun haram makan babi. Dia tibai juga. Dia langgar ajaran dia. Dia duk kata kitab dia kata halal makan babi. Pembohong. Tu yang dah seleweng. Orinya babi haram. Orinya, yang orinya. Yang dia makan tu dia tak ori dah. Dia mengikut ajaran yang telah diselewengkan. Orinya semua. Orang Yahudi tak makan babi. Ya. Kalau ada yang makan babi tu tak ori dah. Ajaran tu tak ori. Malaysia, orang Melayu lagi lah, orang Islam lagi dia tak boleh makan babi. Kecuali darurat lah. Semua kitab situ, ya. Dan saya baca lagi keratan. Kata Nabi SAW, wataqa'u al-amanatu 'alal ardi hatta tartati'a al-aswadu ma'al ibili wan namaru ma'al baqari wazi'abu ma'al ghanami wa yal'abu sibyanu bil hayyati la tadurruhum. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Catat kat sini tuan-tuan, saya baca. Dan ketika itu berlakulah hidup yang penuh dengan keamanan, al-amanah, al-amin, tentram, aman, sejahtera di atas muka bumi ini, sehingga hatta tartati'a al-aswadu ma'al ibil, sehingga aswad, ya, singa, aswad singa lah, ya, al-aswad, ya,
Singa boleh berkawan dengan ibil. Ibil ni unta. Singa boleh berkawan dengan unta. Mana ada sejarah singa berkawan dengan unta? Tengok National Geographic. Singa ni bukan boleh berkawan dengan binatang lain. Semua dia tibai. Dia boleh berkawan dengan unta. Ma'al ibil. Wan namaru, harimau. Wan namaru ma'al baqari. Harimau pula boleh berkawan baik dengan bakar, lembu. Bakar, lembu. Wazi'abu dan serigala. Zi'ab. Serigala boleh berkawan baik dengan ghanami. Ghanam ni kambing. Wayal'abu sibyanu. Sibyan ni budak-budak, kanak-kanak, yal'abu main dan bersarak. Dan kanak-kanak bermain-main bil hayati dengan ular. Oh tu dia. Ular pun boleh berkawan. Sampai tahap tu yang kata wa taqa'u al-amanatu alal ard. Pada masa Nabi Isa alaihi salam nanti. La tadurruhum, tidak sekalipun memudaratkan mereka. Ya Allah tuan-tuan. Seronoknya hidup pada zaman tu. Itu cerita dia. Masa tu hidup dengan aman damai. Ini bukti bahawa ajaran mereka adalah batil, akidah mereka adalah batilah. Saya bukan nak cerita Nabi Isa tu nak cerita antara tujuannya yang itulah. Yahudi pun sama juga. Yahudi apa bukti dia? Buktinya akan berlaku satu yang dipanggil satu yang disebut malhamah kubra. Malhamah kubra. Yang berlaku malhamah kubra. Dan ketika itu berlakulah orang-orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam berpakat dengan orang Kristian. Sebelum malhamah kubra ada siri peperangan lagi, iaitu perangannya orang Islam berpakat dengan orang Nasara, bunuh orang Yahudi, perang dengan orang Yahudi. Kemudiannya orang Yahudi mendabik dada, kemenangan itu adalah kerana salib, kerana akidah mereka. Maka orang-orang Islam bercerai daripada berpakat dengan orang Nasara, kemudiannya berlakulah malhamah kubra. Dalam peperangan itu orang Yahudi kalah. Kalau betul tentulah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata sampai pokok dalam peperangan tu, pokok gharqad pun bercakap. Ini dikatakan. Pokok gharqad tak cakap, batu semua bercakap, illa gharqad dia. Pokok orang Yahudi tu saja yang tak bercakap. Batu bercakap, kayu bercakap. Selalu satu pokok je yang ceritakan dulu. Gharqad tu dia kata. Pokok itulah yang sangat disayangi oleh orang Yahudi. Untuk buat persediaan berperang nanti akhir zaman, dia tanam pokok itu banyak-banyak. Batu bercakap, pokok kayu bercakap, batang satu pokok je gharqad yang tak bercakap tu. Illa gharqad yang saya cerita dulu. Ini cerita dia. Jadi benarlah mereka itu berada dalam akidah yang batilah, salah. Sambung. Kitab-kitab tersebut hanya ditulis oleh pendeta-pendeta agama mereka selepas puluhan tahun kemudian. Seperti yang dibayangkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Maksudnya, segolongan mereka orang-orang Yahudi mengubah kalam Allah, isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Betul ya? Okey, sambung lagi. Adapun pengajarannya, adapun ta'rif, penyelewengan atau pindaan dan pelupusan ayat tidak berlaku dalam Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan akan menjaganya dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara
dan menjaganya. Al-Quran sampailah satu ketika nanti barulah tulisannya dihilangkan. Buat sementara waktu ni dikendaki oleh Allah Ta'ala, adalah, terjagalah. Saya dah cerita lah dulu, akhir zaman nanti, apabila dekat-dekat nak berlaku kiamat ni, antara tanda besarnya adalah mushaf Al-Quran akan diangkat. Dia cerita dah kan dulu kan. Jadi apabila ianya tidak dikendaki lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang dikendaki ada lah, buka ada, selak ada lah. Zaman ni tak ada dah. Saya baca dulu satu hadis Nabi SAW yang memberitahu, yang menyatakan bahawa, saya baca lagi sekali untuk kita ingat sama mengingati akan faktanya, la yusrayanna 'alal Qur'an zata lailatin fala yutrak ayatun min mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'an. Riwayat Ad-Darimi, diangkat pada satu malam nanti akan Al-Quran dan tidak akan ditinggal di dalam mazhab dan tidak juga pada hati seseorang hambanya, melainkan kesemuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah ni dijagalah, dikendaki. Bukan sekadar Al-Quran, saya cerita dulu dah, Kaabah pun runtuh. Tapi belum masanya lagi. Jadi Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tipu kok mana pun, dalam handphone cepat je orang tegur. Sekarang ni ayat ni tak betul. Saya pernah dapat. Kadang-kadang kita kan jenis buka handphone, kita tak cek pun. Kadang-kadang kita download, entah mana-mana kita download, tak tahu. Tidak ada kelulusan. Kalau salah tu cepat je orang tegur. Kerana Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala gerak hati ilham bagi orang supaya tegur. Allah Ta'ala buka hati anak-anak kita, cucu-cucu tuan-tuan mengaji tahfiz. Sungguh padu ingatannya. Salah sikit, baris depan pun dia tegur dah. Tuhan bagi supaya nak jaga Quran. Masih lagi dikendaki Allah Ta'ala. Walaupun tak ada bantuan sikit-sikit. Bantuan orang kampung, penduduk kampung. Makin banyak pusat-pusat tahfiz. Tak usah dah kata di Malaysia, di Indon, di Arab, semua habis banyak tahfiz. Dia nak jaga apa? Jaga Quran. Bukan sengaja jadi, Tuhan gerakkan hati nak bagi jaga. Itu dia katakan tu. Kami memelihara. Al-Quran antaranya dia bermukjizat, dia tidak akan menerima penyelewengan. Tak ada penyelewengan Al-Quran. Dari segi bayan ilmu dia, penerangan dia, tasyrik dia, perundangan dia, tarikh dia, bilangan ayat dia, semuanya bermukjizat. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ta'rif secara takwil yang batil kadang-kadang dapat dikesan. Tengok sebab aku cakap tadi dah. Dah. Saya cakap tadi, tuan-tuan baca ada dah. Alhamdulillah. Samalah tu. Kadang-kadang dapat dikesan kerana ia dilakukan oleh orang-orang yang jahil atau mulhid, iaitu golongan yang tidak percayakan Tuhan dan tidak beragama. Alhamdulillah, orang jaga Quran. Kan? Itulah cerita dia. Kemudian sambung lagi. Ayat 78 daripada surah Al-Baqarah, last kali itu, ke surat 208, ayat 78 yang mana pula? Kita tengok ayat 78. Dan di antara mereka yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali golongan bohong, berlaku mereka hanya menduga-duga. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniyya wa inhum illa yazannun. Kata Dr. Wahab Az-Zahiri rahimahullahu alaih, menunjukkan bahawa tidak sah taklid dalam masalah akidah dalam dasar hukum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pegang kukuh akidah mereka yang batilah. Dalam Islam, dalam ilmu akidah, nak pegang kukuh
tidak boleh atas jalan taklid, ikut saja. Taklid buta tak boleh. Ini dia ikut dah. Ikut siapa? Ikut ruhaba kubara yang meleweng tadi. Dalam Islam dia ambil pengajaran, dia kata iman mereka tidak diambil kira, kerana firman Allah SWT yang bermaksud dan mereka hanya menduga-duga, tilka amani, yakni membebel dan berdusta. Justru mereka tidak mengetahui kandungan kebenaran apa yang dibaca. Baca Taurat tapi tak tahu. Kemudiannya yang bawah tu ikut orang tak tahu, ikut lagi taklid buta. Tak boleh. Dia kena iman yang yakin, tak boleh taklid. Mereka tidak mengetahui kandungan kebenaran yang dibaca. Mereka hanya mengikut apa yang dibaca oleh pendeta mereka, ruhaba mereka, ulama salaf pada zaman permulaan Islam dan juga umat kita pada 3 kurun yang terawal. Sebulat suara mengatakan bahawa tidak sah bertaklid dalam perkara akidah. Kena ada ilmu. Tak boleh bertaklid. Tidak sah tu, kemudiannya ada perbahasan lagi lah. Bukan maksudnya batal iman. Jadi waktu pun dah habis, nanti kita sambung lah. Sebab ni panjang ni, seminit 2 tak sempurna lah perbahasan dia. Jadi kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah ni. Akidah ahli sunnah ni, wal jamaah ni, ulama salaf ni. Ni akidah ahli sunnah jemaah ni, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki ni, yang semua ni termasuklah ulama yang dikatakan sebagai ulama di sini, kata ulama apa? Ulama kurun umat, ulama salafi dan juga umat pada 3 kurun yang terawal, 100, 200, 300 tahun awal. Termasuklah ni. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semua tu berkenaan dengan iman orang yang bertaklid pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sampai dekat itu saja. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sama-sama mengambil iktibar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatkan keimanan kita, untuk kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, mengambil iktibar daripada taksir ini atas jalan yang umum, sebagaimana disebut bahawa al-i'tibaru li umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita sudahi, tutup majlis ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.